perkara kedua yang saya ingin kongsi dengan cikgu ialah strategi fonik dan beberapa teknik penting. Jadi kalau cikgu nak guna kaedah fonik dalam pengajaran membaca di kelas tadika cikgu ke, di sekolah cikgu ke, so tolong ikut strategi ni. Yang pertama, ajar bunyi saja. Meaning ajar A, I, U, B. Bukannya A, B, C, D, E. Jangan ajar ABC. Maksud saya, jangan ajar nama-nama huruf dulu. Sebab dalam kaedah fonik, nama-nama huruf tak berguna. Satu. Bila kita membaca, kita sebut A, N, Ani, I. So, kita tak perlu pun nama huruf. Jadi, tak perlulah kita ajar dua perkara seperti cikgu biasa ajar, A, A. Padahal yang berguna tu satu je, A. Jadi, cikgu hanya ajar bunyi saja dulu. So, isunya sebelum ni dah ajar ABC. Okey, tak apa. As long as anak murid belum lagi pandai membaca menggunakan nama-nama huruf, saya cadang cikgu lepas ni stop. Berhenti guna. Simpan dulu. Kalau dah ajar, bagi tahu murid, okay, murid-murid hari ni kita nak ajar bunyi. Jom kita simpan ABC dalam almari. Sebab murid pergi belakang kelas, masuk dalam almari dulu. Jadi hari ni cikgu nak ajar bunyi. Kalau dia tersasul sebut ABC, cikgu kata bunyi, bunyi, bunyi. Itu satu. Ajar bunyi saja. Boleh? Jadi kalau ada dalam silibus tu, ajar ABC, letak di belakang dulu. Kalau ada nazir di sekolah, datang cek, kenapa tak ajar ABC? Bagi tahu. Kami guna kaedah fonik. Dalam kaedah fonik, tak perlu tahu ABC lagi. Tapi kami akan ada juga ABC kemudian. Jangan risau. And hopefully dia boleh terima. Nombor dua. Okay. Strategi nombor dua ialah bila ajar bunyi nanti dan ajar simbol, jangan kaitkan dengan nama huruf. Jangan kita ajar, ini bunyi A. Huruf apa ni? Huruf A. Tak payah. Atau setengah cikgu ajar A, A, ayam. Ketok. Lepas tu tunjuk gambar ayam lagi. No. Jangan buat macam tu. Bila kita ajar bunyi, kita bagi tahu ini A. Tunjuk simbol ini, bagi tahu ini A. Dia tak perlu tahu ini A. Kalau dia sebut A, kita kata bunyi apa? Biar dia sebut bunyi. Jadi bila kita sebut A dan tunjukkan simbol ini, jadi dalam otak dia hanya ada bunyi A dan simbol ini. Bila kita tanya, mana A? Dia akan cari simbol ini. Kalau kita tanya bunyi apa? Yang ingat dalam otaknya hanya A. Jadi bunyi nama huruf A ke tak perlu tahu. A ini untuk ayam ke tak perlu. Apa yang perlu tahu, ini A. Habis cerita. Itu yang kedua. Nombor tiga. Bila kita ajar membaca, kita hanya ajar dia gabung bunyi sebagaimana yang saya terangkan. Jangan bagi dia mengeja bunyi. Contohnya, n, a, na, macam budak mengeja. N, I, n, i, ni. Jangan. Satu. Nombor dua, jangan bagi hafal. Na, ni, nu, ba, bi, bu. Tak nak. Kita nak dia gabung bunyi. So, itu cara budak fonik membaca. Jadi, itulah strategi yang cikgu patut guna bila nak guna kaedah fonik gabung bunyi untuk ajar anak membaca dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Satu soalan yang ibu bapa cikgu selalu tanya, bila nak ajar ABC? ABC ni kalau boleh tak payah ajar. Kalau anak tak tahu ABC, lagi bagus. Tetapi kita akan ajar juga ABC ni selepas murid dah pandai membaca. Itu cadangan kami. Bila dia dah pandai gabung bunyi, dia dah baca dengan lancar, lepas tu cikgu ajarlah bunyi.
Lepas tu cikgu ajarlah ABC. Tak ada isu. Sekejap dia boleh hafal ABC tu. Tapi bila membaca, dia akan guna kemahiran bunyi dan gabung bunyi untuk membaca.